Ya, saya doktor. Ya, okey. Apa perkembangan ni selepas kita submit laporan technical Monday ni dengan lepas ni apa perkembangan sudah ada? Untuk sekarang kami dah bagikan tugas untuk setiap cadangan. Okey. Cadangan utama ada 5 cadangan utama Mhm. dan setiap cadangan tu pecahkan kepada satu grup pecah kepada 5 orang. Okey, tu. Okey, 5 cadangan utama. Apa maksud tu 5 cadangan utama? Itu termasuklah cadangan untuk ekonomi, untuk Okey. urban design, Mhm. untuk transport, Mhm. alam sekitar dan Mhm. sosial. Tapi tersikit ini macam cadangan ekosetara kan. Tapi overall punya konsep plan tu you sudah define ke? Maksudnya sekarang ni ikut you punya cadangan ni macam-macam kan. Transport pun cadang lah macam-macam benda. Ini ramai-ramai pun ada. Semua orang ada kan. Tapi ada ke Ada you rasa pincang ke? So dari segi overall ni apa you nak buat dengan kawasan kajian ni? Maksudnya apa benda nak dipelihara, apa benda nak dimaju semula, apa benda nak diperbaiki ke apa? Sudah pincang ke overall dari segi overall konsep lah, yang spatial dan konsep sudah pincang lah. yang tu belum lagi doktor. Okey, kalau itu tak pincang, I Sebab takut macam mana tau. Sebab cadangan awal you sudah ada. Kalau itu konsep tak keluarkan dulu, you terus buat detail cadangan setiap orang punya. Takut nanti combine sekali ya, dia tak betul punya tau, tak kena tau. Faham tak maksud I? okey. Contoh ni, mungkin orang industri cakap apa? Nak banyakkan industri. Nanti orang perniagaan pun cakap nak banyakkan perniagaan. Akhirnya, mana satu nak dibanyakkan sebenarnya? That's why itu pun kena ada satu negotiation tau. Akhirnya, kita konsep ni nak ke arah mana? Nak banyakkan industri ke nak banyakkan perkhidmatan? Itu kena bincang dulu tau. Kiranya untuk Kan? setiap cadangan tu follow konsep yang awal tu. Overall konsep belum buat lagi kan? Overall Overall konsep. konsep belum. Okey. Sudah buat ke? Belum buat lagi kan? Tu dalam perbincangan untuk design coordinator tu, diorang Ha. tengah berbincang lagi. Itu ni overall bagi I penting tau. Mungkin I nak tunjuk satu language map you on, and then senang bincang lah kan. Sekejap kita nak cari satu language map mungkin overall. And then kita baru senang terbincang kan. Okay, mungkin I share tunjuk your technical report lah, and then kita bincang sikit. Okey Sekejap. doktor. Okey, sekejap dia tengah. Okey, so nampak benda Nampak doktor? Okey, so you punya matlamat ni sekejap Datuk tak masuk kan? Cik Syamira macam tak nampak Datuk kan? Tak ada doktor. Tak ada sebab dia sekarang ni so sibuk dengan kanal lah kan. Institut latihan. Okey. So contohnya ini overall map kan. Okey, sekarang ni you kena bincangkan tau. Sekejap kecilkan sikit kan. Okey. Contohnya ini ke atas masa kan. So masing-masing ada idea soal bincang kan. Okey, boleh ke sekarang ni kita fikirkan Okey. Semua orang ada cadangan masing-masing. Okey, so sekarang ni ikut masing-masing punya cadangan. Atas sekali warna biru ni apa? Ini biru ni apa? Pelabuhan. Tapi mengapa biru Komersial. Ini komersial tapi ini pelabuhan. Ini industri, ini komersial di luar pelabuhan lah. Ini apa sebenarnya? Ini yang pergi ke Pulau Ketam Tak ada. Tu gudang je, gudang. Tapi Gudang. mengapa ini yang pergi Pulau Ketam Tapi ini mengapa bentuk dia macam jeti juga gudang dia sendiri punya jeti lah mungkin. Okey. Mungkin lah. Okey, so sekarang ni kena fikir tau. Semua orang masing-masing ada cadangan lah kan. So nampak masalah kan. So sekarang ni dari segi spatial kan, kita masih planning ni spatial kan, space kan, spatial kan. Okey, mula dengan sini contohnya. Kawasan komersial di sini yang dekat dengan jeti ni, apa cadangan you nak buat? You kena negotiate juga, kena bincang. So orang land use mungkin cakap nak pelihara. Tapi orang komersial cakap apa? So kawasan ni contohnya, combine semua orang punya, apa masalah di kawasan ni? Apa
pengesahan kena buat. So, you kena negotiate lah. Akhir sekali, komersial ni nanti pelihara ke, nanti industrikan ke, atau nanti dijadikan perumahan ke apa tau. So, masing-masing you mungkin boleh juga mungkin nanti masing-masing baca balik you punya masalah SWOT kan, SWOT itu dengan cadangan masing-masing, kena familiar balik. Lepas tu you kena bincang tau, kena negotiate kan. Guna platform apa tak tahulah kan, nak pakai Google Meet ke, nak pakai apa ke kan. Intinya yang kena negotiate tau. Akhirnya contohnya ini nak macam mana, nak pelihara. Kalau pelihara, soalan kedua, nak baiki ke, nak baiki apa contohnya. Betul masuk ya. Betul masuk tak ada kan. Okey, contoh ni kan, kalau kawasan ni dipelihara, okey, pelihara macam tu ke, nak baiki apa, nak baikikan infrastruktur dia ke, nak baikikan dia punya kedai ke, ataupun nak dimaju semula. That's why kita kena tengok kan, nak redevelopment satu, ataupun nak rehabilitation saja. Mungkin nak tukar sikit-sikit saja, rehabilitation saja kan, perbaikan saja ke, apa-apa tau. Itu kena fikirkan tau. Nanti industri sini pula macam mana, apa masalah industri ini, atau potensi dia apa. So, ada ke industri apa nanti tukar. So, setiap kawasan ni, masing-masing kena bincang balik tau. Nak pakai cara video presentation kan, apa ke, you kena fikirkan satu cara untuk you punya kelas nanti dibincang. Akhirnya finalize. So, ini kawasan, mana kawasan nak pelihara. Kalau pelihara, nak pelihara macam itu saja ke, nak ada perbaikan. Okay, kalau perbaikan tu dari segi apa perbaikan nak buat? Adakah rupa bentuk bangunan rubah ke? So, itu suatu jadi kerja untuk urban design lah. Okay, kalau cakap nak pembangunan semula, nak jadi apa? Kalau industri nak jadi komersial, okay, itu suatu jadi kerja komersial lah. Ataupun komersial nak tukar jadi perumahan ke, you kena fikir balik tau. Okay, tanah kosong mana yang kosong tu, nak buat apa? Tanah kosong tu, nak cari apa? So, your overall ni, grup kena bincangkan dulu, satu kelas ni kena bincang dulu. Masing-masing sektor punya masalah saya nampak, potensi saya nampak, cadangan masing-masing saya nampak. Sekarang ni kena transfer into fizikal tau. Kalau fizikal dekat studio senang sikit bincang kan, sekarang ni online ni, itu you kena fikirkan cara apa nak bincangkan supaya you boleh tahu keseluruhan ni apa nak buat setiap tempat ni. Faham? Faham. Ataupun kalau you rasa susah meeting online ni, mungkin macam ni. Setiap orang conteng saja. Setiap kawasan, setiap sektor kena conteng. Dia nak pelihara dengan mungkin perbaikan ke pembangunan semula. Masing-masing content dulu, mungkin hantar koordinator. Lepas koordinator tapak, mungkin baru meeting. Maksudnya masing-masing cadangan suatu tapak. Okey, kalau semua setuju benda sama, tak payah bincang. Kalau tak, lain kena bincang balik. Contohnya macam fase industri itu. Atau orang cakap nak maju semula jadi benda lain. Atau orang mungkin nak kekal jadi industri. Bila sektor lain, ada pandangan soal lain, baru bincang. Kalau semua sama idea, tak apalah. Okey, contoh kedai-kedai itu. Setiap terek kedai itu kena fikir tau. Terek kedai itu, yang teruk tu mungkin nak baiki. Terek kedai yang bagus dipelihara. Kalau dibaiki, apa nak baiki? Nak tukar fasad ke? Nak pembangunan semula ke? Apa? Kan? Lepas itu baru decide itu jadi siapa yang kerja lah kan? Sebab akhir-akhir ni dia detail tau. Dia macam you nak buat 3D design lah. Detail drawing lah. Faham? So masing-masing kena fikir tau. Jalan by jalan, street by street, apa cadangan dia. That's why setiap cadangan mungkin jadi lain. Okay, sekarang ni you punya cadangan nak ikut kawasan kan nak ikut sektor? Macam mana Doktor? Tadi cakap pembahagian kumpulan itu ikut kawasan ke ikut sektor? Cadangan itu, cadangan by kumpulan tu. Ikut sektor. Kalau ikut sektor, you kena bincang balik semua benda dulu, baru tahu setiap sektor dia nak buat apa kan. Di kawasan mana yang kerja dia. Kawasan nak jadi komersial, itu kerja komersial. Kawasan nak jadi industri, itu kerja industri. Dia tak boleh guna tanah semasa ni. Guna tanah semasa ni mungkin you nak ubah. Kedai mana mungkin nak dibangun semula ke, dibaiki ke, mungkin nak ditukar ke. Tanah kosong tu nak buat apa ke, sebagainya kan. So, masing-masing jadi lain lah kan. Ya betul. Faham? That's why AKK ni dia detail tau. Dia boleh jadi mula-mula buat layout, buat konsep dulu. Lepas konsep buat layout. Layout, kalau tempat yang nanti maju semula, akan buat layout detail lah. Kalau tempat yang sama, you akan pelihara layout tu. Lepas tu, you akan buat 3D tau. Iaitu, mungkin mana nak tingkatkan dia punya bilangan tingkat ke, nak tinggikan bangunan ke, ataupun nak tukar fasad ke. Kalau tukar fasad, mungkin you nanti kena buat sketching sikit lah. Okey, contohnya gambar asal ni bangunan ni macam ni. You nak tukar jadi macam mana? So, mungkin memerlukan SketchUp ke, kan, dan sebagainya lah kan. Maksudnya, you kena fikirkan mula-mula konsep dulu. Lepas tu, layout. Layout yang pelihara, lukis balik sama. Okey, tempat nak tukar layout, kena tukar layout.
Lepas tu setiap layout yang setiap bangunan yang you pelihara ke nak cadang baru pun you kena, especially cadangan baru lah, ataupun nak dipaiki tu, you kena ada sketching lain lah. Kena ada sketching menunjukkan you punya cadangan perbaikan ke cadangan pembangunan semula lah. Akhirnya produk you ni mesti detail punya layout, maksudnya layout dengan landscape dengan pembahagian median jalan. Dia tak boleh nampak log saja. Kalau rumah ni patutnya kena nampak tempat tanam pokok, bunga, macam tu lah detail punya. Nampak landscape, nampak median jalan. Kalau industri tu kalau boleh cuba buat lebih terperinci jugalah. Ada ke mana tempat nak buat traffic calming ke, tempat mana nak buat jantas ke, tempat mana nak buat flyover ke. Kena very detail. That's why bukan layout biasa, kena layout yang detail layout. Macam master plan punya. Faham tak? Okay, faham. Dulu part 4 you buat mana lupa lah. Old Town. PJ Old Town kan? PJ Okay. Old Town. Lebih kurang macam tu lah. You kena buat detail layout, detail design macam PJ Old Town, detail layout. Lepas tu you keluarkan 3D SketchUp juga kan? Dalam bentuk video juga ada keluar kan? Macam tu punya expectation. Maksudnya bukan layout biasa saja, kena layout yang terperinci, nampak median jalan semua kan, berjalan kaki, laluan basikal dan sebagainya kan, kena detail. Faham betul. That's why saya ada satu cadangan tau. You punya pembagian kerja ikut setara macam tak berapa sesuai. Mungkin setara punya cadangan awal sudah ada. You sekarang patut negotiation. Lepas tu fikirkan overall punya proposal. Mana kawasan nak dijadikan apa. Lepas tu patutnya kena robohkan setara tau. Kena pembagian kumpulan ikut kawasan. Sebab kawasan ni agak besar juga. Potong jadi 5 kawasan contoh saya cakap itu. Setiap kawasan tu dia buat layout detail. Kan? Faham tak? Kalau 5 orang, 5 orang satu grup contohnya. So 5 orang akan buat layout detail untuk satu kawasan kecil. Lepas tu cantumkan sekali. 5 cantum sekali lah. Kalau ikut setara susah apa kerja tau. Sebab sekali kita nak macam performnya. Buat detail design. So orang yang buat parcel A contohnya, dia kena buat semua. Dia termasuk traffic, termasuk pedestrian, termasuk commercial, termasuk housing, semua. Apa yang ada dalam parcel tu dia buat. Kalau parcel tu industri, dia buat industri dengan transport sajalah. Kalau kiranya tu, setiap parcel tu dia buat semua. Dia punya members tu bergabung dengan semua sektor. Kalau boleh macam tu, kalau tak boleh pun tak apa. Masa cadangan kita macam part 4 dulu. Dia tak ikut sektor lah. Dia ikut ini event layout, dia kena buat semua lah. Okay. Sebab kawasan dia besar, dia boleh pecah jadi 5 kawasan. Macam 5 zone lah. A, B, C, D, E. 5 zone tu. So 5 orang yang buat zone A tu, apa benda dalam zone A ni, dia buat semua. Termasuk transport lah, termasuklah housing ke, commercial ke, buffer ke, apa yang ada lah. Kalau kawasan tu zone tu perumahan saja, dia buat cadangan perumahan sajalah. Dengan tim kemudahan, jalan raya, kawasan hijau, pedestrian semua. Kalau kawasan tu industri, dia buatlah industri dengan dia punya kemudahan, dengan dia punya pejalan kaki sebagainya. Bukannya semua sektor mesti buat benda yang sama, tak ada. Ikut konsep you overall nak bincang ni. So masing-masing dapat apa? Kalau dia dapat bahagian banyak kemudahan, dia buat banyak kemudahan je lah. Kalau dia dapat banyak industri, dia buat banyak industri lah. Macam tu lah, ikut kawasan yang dia dapat lah. Okay. Pentingnya dia buat benda ikut overall konsep you sekarang dia kena decide. Kan? Lepas tu masing-masing buat layout terperinci macam Pak Ford dulu. Detail terperincinya. Lepas tu kena buat sketching, rupa bentuk bangunan. Lepas tu kena buat 3D SketchUp macam tu, semua sekali. So ada map, ada SketchUp drawing. Nak jadi lepas tu nak buat 3D. And then dengan explanation lah. Lepas tu fikirkan juga nanti mungkin kita kena bincang macam mana you nak buat costing lah kan. Setiap benda you cadangkan ni, apa cost dia. Kan? Mungkin nanti kena cari lecturer yang bersesuaian lah. Selepas you ada draft cadangan, mungkin minta dia tolong tengok lah. Bagi you idea sikit. Lebih kurang macam mana kira lah kan. Sekarang ni mungkin awal lagi tak apa. Lepas raya ke apa ke. Lepas you ada draft cadangan, mungkin dia sesuai sikit ke you all lah kan. Faham tak? Faham. Untuk master plan tu je? Inilah master plan. Lepas tu combine semua jadi master plan lah. Okay. Maksudnya, kalau boleh kawasan kajian pecah 5 kawasan. Nanti satu grup hampir satu kawasan. Detail layout semua dia buat habis. Termasuk landscape dia, termasuk transport dia, termasuk guna tanah apa yang dia dapat itu. Dia buat semua. So, cadangan patutnya kita ikut setara lah. Dia kena integrated bersebatu lah. Bersebatu. Ikut kawasan dia.
Tapi semua kawasan ni lepas tu boleh combine jadi satu overall master plan lah. Macam ada plot perancangan lah. Tapi kita nama ni mungkin zon pembangunan cukup lah kan, sebab dia bukan kawasan besar pun. So kawasan kajian ni pecah jadi 5 zon kawasan. Okay, setiap zon ada dia punya designer sendiri. Siapkan semua patutnya, yalah kita boleh present setiap kawasan punya. Tapi pun kena ada satu overall combine semua punya lah. Tapi untuk setiap parcel tu kena standardize kan lah. Contohnya macam landscape, dia punya landscape tu standardize untuk semua parcel. Tak semesti ikut your punya konsep. Ada ke setiap parcel nak ada pokok yang berlainan jenis? Ikut your punya idea. Nak ke satu kawasan kajian sama pokok? Ataupun kita setiap kawasan kajian nak identiti berlainan. Contohnya kawasan komersial mungkin pakai pokok ini. So komersial dia sendiri cari pokok sesuai. Industri mungkin dia pakai pokok lain yang sesuai dengan identiti industri. Perumahan mungkin dia tak pakai pokok lain. Tak semestinya standard tau. Ikut idea you. Kalau nak 5 parcel tu 5 jenis pokok boleh juga. At least kita nampak pokok raya contohnya. Oh kita tahu sama zon A contohnya. Bila kita nampak pokok ru, okey. Oh kita sudah tahu ini masuk kawasan tepi pandai. Contohnya macam tu pun boleh. Kan? Contoh macam tepi laut mungkin pakai pokok ru kan, nampak tu tepi laut. Ada perumahan mungkin nak letak banyak pokok bunga ni contohnya. Industri mungkin letak pokok apa? Pokok palm ke. So you all boleh bincang ataupun masing-masing dia cadangkan dulu, lepas tu kita tengok macam mana lah kan. Tak semesti standardize. Kita boleh ada identiti berlainan kan untuk setiap parcel kan, atau setiap zon lah kan, setiap parcel atau setiap zon tu kan. Kita nak pakai nama zon ke pakai nama parcel pun boleh. Kan? Boleh. So sekarang ni isu utama you kena bincangkan overall konsep ni. Setiap baris, yes. Mana kawasan pembangunan semula? Mana kawasan pemeliharaan? Konsep overall dulu. Okey, contohnya nanti ibu apa konsep? Kawasan Ketai yang zon bulakan ini mungkin kawasan Ketai yang dipelihara. Okey. Ini bahagian kawasan Ketai yang dimaju semula. Okey, ini kawasan Ketai yang diperbaiki. Ini kawasan perumahan diperbaiki. Kawasan perumahan yang dipelihara. Kawasan perumahan yang dimaju semula jadi apa contohnya? Kan? So kita ada redevelopment ataupun rehabilitation saja. Ataupun do nothing lah, preservation je. So ada redevelopment, rehabilitation ataupun preservation je, do nothing lah. Walaupun preservation pun mungkin jalan raya boleh baiki kan. Pejalan kaki mungkin boleh baiki kan. Faham? Something macam dulu Part 4 lah, ingat lagi ingat balik apa dulu buat Part 4 tu. Kan? I think dulu you Part 4 PJ Old Town. I think you buat detail design kan? Ada 3D SketchUp semua kan? Ada. Ada kan? Something macam tu lah. Tapi kena lebih quality lah, masa tu baru Part 4 kan, first time buat kan. Kali ni kali kedua buat. Ataupun tak tahu kali keberapa lah kan. Lepas tu ni lebih standard sikit lah kan. Boleh? Boleh. So nanti Isnin ni ada kelas kan. Isnin ni tak ada cuti kan, kami Isnin tak ada cuti kan. Kalau boleh you all nak pakai tangan content dulu pun tak apa. You snap masuk dalam WhatsApp group ke apa. Tengok you all punya setiap kawasan apa nak buat. Maksudnya setiap baris ketai kena fikir. Detail sampai setiap baris ketai tau. Setiap baris ketai you nak pemeliharaan preservation ke, redevelopment ke, rehabilitation. Kena fikirkan dulu, overall konsep dulu. So at least konsep tu kita nampak lah mana nak pelihara, pembangunan semula ataupun rehabilitation. Okay, kalau rehabilitation kira perbaikan lah kan. Okay, kalau redevelopment jadi apa? Kena beritahu lah. Setiap tempat pula-pula itu kena beritahu lah. Kan, ini komersial dipelihara, komersial dimaju jadi apa? Mungkin lainnya kan. Macam tu lah. Lepas itu baru boleh bahagi jadi 5 kawasan. And then 5 kawasan tu setiap kawasan ni planner, designer you all ni detailkan semua cadangan lah. Apa nak pelihara, apa nak bagi semula, apa nak rehabilitation tu dia buat cadangan terperinci lah. Dengan sokongan drawing, dengan sokongan 3D SketchUp dan sebagainya lah. Boleh? Boleh. So sekarang ni you macam mana nak fikir bincang tu, you kena fikirkan. Nak pakai Google Meet ke, pakai Zoom ke, ataupun masing-masing settle content dalam satu kertas, WhatsApp kan, satu orang tolong tengok, ada konflik tak ada konflik. Kalau perlu bincang, you bincang. Selesaikan masalah. Kan? Mungkin ada idea berlainan. Ada orang rasa ketai ni kena pelihara, atau orang rasa kena dimajukan semula. So dia kena negotiation. So planning macam itu, kena ada negotiation, ada discussion. Bukan dia pembagian kerja masing-masing buat lepas tu cantum je. Tak boleh macam tu. Kita kena ada perbincangan juga. Kan? Mungkin masa-masa sebab ikut setara, mungkin pandangan jadi lain.
Ikut orang komersial mungkin dia cakap kawasan komersial ni tak baik. Tapi mungkin orang urban design cakap ini baik pula. Itulah mungkin ada pandangan lain kan. So you kena negotiation tu. Planning ada negotiation. Boleh? Boleh, Hello? boleh Doktor. Orang lain faham ke? Halo orang lain? Faham doktor, faham. Semua orang faham kan? Okey, semalam sudah ada meeting. So apa hasil perbincangan semalam? Wish, mana motorbike ni? Ini kelas dekat tepi jalan lah. Semalam hasil perbincangan macam mana? Ingat setara cadangan lah. Sebab semalam kami meeting based on sectoral punya isu. Okey, isu sebincang. Okey, so sudah masuk dalam map ke? Setiap kawasan isu mana apa? Actually sudah ada lah kan? Tapi belum fikirkan apa cadangan apa untuk setiap kawasan itu. Belum lagi lah. Yang itu belum lagi. Okey, sekarang ni kena buat itu. Maksudnya, you kena fikirkan setiap kawasan nampak apa. Itu yang penting. Setiap kawasan nampak apa, itu penting. Detail sampai jalan tau. Contohnya. Contohnya. Ya. Okey, contohnya kawasan Ketai ni. Apa yang nak buat? Okey, contohnya. Ketai dekat Pesera Raja Muda, macam mana? Bahagian utara ni apa yang nak buat? Pelihara ke nak rehabilitation? Ke nak redevelopment? Okey, bahagian selatan tu Pesera Raja Muda tu macam mana? Okey, yang belakang tu apa yang nak buat? Apa nak buat? So kena detail macam tu tau. Setiap kawasan kena fikir. Nak preserve? Okey, preserve. Nak pelihara? Preserve lah kan. Rehabilitation? Kena fikir. Mengapa nak rehabilitation? Maksudnya tak ada masalah sangat, hanya nak perbaikan. Okey. Macam itulah. Contohnya Ketai kosong tu, apa cadangan you? Okey, mungkin apa satu contoh lah. Yang sekarang ni banyak Ketai kosong ni, yang dekat Pesera Raja Muda ni Betul ke? Halo? Dekat jalan camp doktor. Dekat jalan camp. Jalan camp. Bawah sikit. Sekejap. Okey, tangan. Tak, bawah. Ini sebelah sini. Bawah lagi. Ini, yang tanah kosong ini ke? Bukan? Bukan. Bukan tanah kosong ini? Ini Yes, yang memanjang ni, biru. Ini yang banyak rumah kosong yang teruk, yang ada highway dekat atas tu Ya. So, ini yang tanah kosong Itu tanah kosong. Ini tanah kosong. Lepas ini Ketai yang banyak jadi kosong kan, terbiar kan? Ya, betul. You kena fikirlah. So, Ketai macam ni satu direct ni, apa yang nak rasa? Sekarang dekat tengah highway. Apa yang nak buat? Kita orang cadangkan dom. Yang backpacker dom untuk diorang menginap. Okey, untuk tingkat atas ke termasuk bawah sekali? Ya, macam dalam report kami letak atas saja sebab kalau bawah dia macam receptionist macam tu. Kira semua tukar. Tapi perlu ke panjang macam ni? Ke pelbagai jenis benda lain boleh buat? Mungkin sebahagian jadi dom, sebahagian jadi apa, mungkin boleh bercampuran. Takkan banyak ini dom semua kan? Nanti oversupply ni. Kena fikir macam tu juga. Takkan semua nak jadi dom kan? Lagipun ini bukan kawasan pelancongan tau. Ini macam kawasan industri ni. Perlu ke banyak dom ni? Mungkin tak perlu banyak kan? Kalau setakat untuk driver rehat ni, tak perlu banyak ni. Okay. Tapi, katakanlah kita kena inovatif sikit lah. Contohnya, semua tahu kan apa masalah ni? Ada highway lalu kan? And then Ketai ni di bawah highway kan? Okey, jadi Ketai, jadi rumah macam tak sesuai. Nak jadi dom pun mungkin sebahagian kecil tu. Apa kita inovatif yang boleh fikirkan? Open space. Tak, Ketai ni nak jadi apa? Yang paling menguntungkan, yang lebih inovatifnya. Apa aktiviti boleh buat? Faham? Okey, contoh macam itulah. And then belakang ni memang rumah kan? Okey. And then tanah kosong ni nak buat apa pula? Apa yang sesuai? Okey, ini kira secara terperinci sedia satu lah kan? You boleh bincang. Okey, tapi sebelum ni, mungkin kita hari ni boleh fikir overall konsep. Overall ni, apa you nak jadikan kawasan kajian ni? Identiti sekarang ni ialah kawasan perkhidmatan tak industri kan? Majoritinya Ketai dengan industri kan? Maksudnya di perkhidmatan berkaitan dengan industri lah kan? Okey, dengan rumah sikit lah kan? Majoriti perkhidmatan dengan industri kan? Dengan aktiviti pelabuhan, dengan sikit perumahan. Okey. You nak kekalkan identiti macam ni ke nak berubah? Kalau macam Paya Bay, dia punya idea ni dah jadi kawasan industri, tapi ada pusat perkhidmatan juga. Lebih kurang macam inilah kan? Tapi dia nak buat apa? You pernah tengok drawing dia kan? Dia nak jadi green punya.
Maksudnya dia menggalakkan macam di atas sky bridge kan, ya berjalan kaki boleh berjalan atau berbasikal dekat atas sekali. Dia macam sky bridge kan. Ada sky bridge, bicycle. Sebab apa? Ada. Atas jalan raya banyak kontainer. So kurang selamat kan. So orang naik basikal, orang jalan kaki ni, dia tidak berjalan, tidak naik basikal atas jalan. Dia buat macam sky bridge tau. Kan? Maksudnya orang jalan kaki naik basikal jadi senang tau. Dia boleh lalu semua tempat dengan selamat tau. Tidak konflik dengan lori, tidak konflik dengan kereta, dia di atas. And then dia tak payah melintasi jalan raya tau. Senang tau. Terus saja tau. Faham tak? Okey, atau orang KK lah sini. Kru you tak ada orang KK ya? Ataupun siapa pernah pergi KK ke? Kota Kinabalu. Pernah pergi ya? Saya. You orang KK kan? Pandai KK? Ya. Okay. Ada satu sky bridge yang panjang itu, dia sambung daripada Filipino Market ini sampai post office tu kan? Ya. Hari tu masa saya pergi ni, dengan kru UO ke dengan mana? Saya sendiri pergi punya. Bukan dengan kru UO kan? Kru lain kan? Sendiri pergi. Saya kan? Saya ada tunjuk gambar. Pagi orang tengok ke? Pagi siapa tengok? Pagi orang tengok doktor tak bagi tengok, doktor just bagi tahu yang bridge tu. Okay. Actually macam bridge KK tu mungkin nanti you masuk Google Meet boleh nampak kat gambar, tak tahu. Google Meet berlaku ke straight kan. Sebab macam itu I punya perasaan tau. Apabila kita pergi KK, I dekat Sky Bridge tu kan. Actually senang tau daripada Filipino Market you nak pergi semua tempat ni sepanjang jalan tu sampailah shopping mall, sampailah post office tu. You tak payah melintasi jalan raya tau. Biasanya susah tau berjalan kaki tau. Tapi ada kereta, bising pusuk. Lepas tu asyik nak close the road kan, susah kan. Apabila tu Sky Bridge, you nak pergi mana senang tau. Jalan, tak takut kena langkah punya, tak payah melintasi jalan raya, tak payah tengok traffic light. Itu baru betul-betul mengutamakan berjalan kaki tau. Tapi kalau kita boleh integrate dengan bicycle lagi bagus. Maksudnya bicycle dengan berjalan kaki boleh naik Sky Bridge. So bicycle dengan jalan kaki ni betul-betul kita utamakan dia. Kita pakai dia super highway. Dia terus saja. Tapi itu ideanya kalau kita buat Sky Bridge kan. Tapi sekarang ni terbalik tau. Kita sudah buat bridge untuk highway kan. Kita sudah buat bridge untuk highway. So bawah itu nak jadi apa? Ada ke mungkin atas kalau highway, mungkin bawah jadi berjalan kaki lah kan. Maksudnya sudah asingkan kan. Highway dekat atas, lori. Bawah jadi berjalan kaki dan basikal lah. Okey, tempat lain yang highway, bukan highway lah, lori di atas jalan, mungkin kita berjalan kaki pergi ke atas pula. Boleh buat macam tu. Maksudnya terbalikkan lah. Kalau lori di jalan raya, berjalan kaki pergi atas. Kalau lori sudah di atas, berjalan kaki mungkin pindah ke bawah. That's why macam jalan ni, jalan camp ni yang you cakap ini, lori sudah dekat atas, ada ke bawah ni patutnya nampak pun tak banyak kereta kan, sebab highway di atas, banyak bawah jadi tak banyak kereta tau. Lagipun kereta tetap berfungsi kan. Ada ke bawah itu, you nak jadi satu benda lain yang lebih menarik. Ada ke boleh menjadi pedestrian mall contohnya. Memandang atas sudah memandang atas ada highway kan, dia sudah tutup tau. Matahari tak kena, hujan tak kena kan. Bolehkah kita menggunakan itu tempat, terus jadi macam pedestrian mall, macam Petaling Street tau. Sudah ada free punya cover kan. Tapi sekarang ni cover itu tak cantik kan. You nampak structure highway. Ataupun hapok tu jatuh, minyak tu titik, tak cantik. Mungkin you boleh pos satu lagi bumbung kan, tak apa. Pos satu lagi bumbung. Macam Petaling Street punya bumbung kan. At least kalau atas tu hapok jatuh ke, tas jatuh kan, minyak bertitik ke bawah tu, tak kena lah manusia kan. Mungkin kita boleh buat lagi satu cover kan, bumbung kan. Ataupun sekarang ni orang konsep suka pakai umbrella kan. At least orang bawah nampak atas, tak nampak highway lah. Tak nampak structure engineering itu, tak cantik tu. You nampak umbrella ke? Ataupun you pakai kain ke? Pakai apa? You tukarkan itu jadi satu pedestrian mall kan? Shopping mall kan? Macam Hantua apa nama? Dekat Melaka tu Hantua Mall apa tu kan? Ataupun dekat KL tu Petaling Street kan? Itu kan itu jadi satu pedestrian mall. Memandangkan sudah ada tutupnya. Tapi kita mungkin kena cantikkan power bridge tu lah kan, konkret saja tak cantik. Kita mungkin nak hiasi dengan kain ke, ataupun nak buat roof ke, nak buat apa benda lah kan. Ataupun nak orang sekarang suka pakai payung ke apa benda kan. Yang desain baru sekarang ni suka pakai payung kan. Tapi mungkin boleh buat lain, tak semestinya pakai payung kan. Ataupun nak tanam pokok-pokok yang menjelela punya kan. Macam orang Malay dia tanam itu anggur kan. Mungkin kita tanam benda lain kan. Pokok bunga ke, kan, apa yang dia menjelela punya kan. So tukarkan supaya orang tengok atas bukan nampak highway lah, mungkin nampak green atau nampak kain atau nampak umbrella kan.
ataupun roof, nampak roof kan. Nanti bawah itu membentangkan kereta tak banyak sebab atas tu jadi highway, bawah tak banyak kereta. Mungkin bawah boleh jadi laluan pedestrian, basikal, mungkin tengok aktiviti informal ke. At least gunakan aktiviti informal itu mungkin boleh menolong aktifkan kedai ni tau. Macam Petani Street kan, disebabkan aktiviti informal dekat Petani Street, tapi kedai pun hidup juga. Atau orang disuka beli jam-jam tangan dekat Petani Street, atau orang akan masuk kedai beli baju punya contohnya, kedai sebenar tepi jalan pun boleh berbisnes kan. So katakanlah kena fikirkan inovatif idea tau. Macam mana hidupkan jalan raya itu di atas highway, bawah tu apa nak buat, nanti kedai kosong tu apa nak buat. Kita kena fikirkan satu aktiviti ekonomi yang boleh menarik orang datang, nanti dia memberi limpahan ekonomi tau. Kan? Faham? Ataupun apa aktiviti nak create untuk Kelang ni? Kan? Contohnya, apa yang nak highlightkan? Apa special ni? Sekarang ni pelabuhan Kelang ni, apa special ni? Kalau dari segi orang nak makan kan? Okey, atau orang akan fikir, oh nak makan seafood pergi Kuala Selangor, pergi Sabah Penam. Okey, kalau makan sayur pergi tu apa nama? Kita pergi Cameron kan? Makan sayur contohnya. Okey, kalau nak makan pergi Kelang, nak makan apa? Apa yang special ni? Orang cakap sate pergi mana? Pergi mana-mana lupa pula. Sate itu mana? Gajang. Sopok Kelang nak makan apa? Kan? Contohnya, kita boleh ke create identity? Itu ni kena fikir. That's why you ni masing-masing kena fikirkan now. Apa identity utama? Secara sekarang ni overall ni, konsep untuk Port Klang ni, tengok gambar you pun, tanah cover you ni macam menjual pelabuhan saja kan. Sila ingat ini kajian pelabuhan. You terlalu menunjukkan pelabuhan macam cover itu kan. 2 keping gambar pelabuhan, 1 keping je yang street art itu kan, tepi dinding yang gambar itu kan. So you over highlight pelabuhan. Tapi pelabuhan ni dia ekonomi yang memang sudah ada. Tapi bandar kita nak buat apa? Apa aktiviti kita nak highlightkan? Atau ke nak kita ucapkan food street kan? Food street kan? Maksudnya jalan makan food street kan? Maksudnya laluan itu untuk makannya. Kan? Mungkin boleh ucapkan kawasan ni. Kan? Apa yang nak buat tau? Kena fikirkan tau. Okay, saya pun tak pernah tengok dekat China tau, atau satu tempat macam ni tau. Orang sekarang ni suka climbing kan? Rock climbing kan? Climbing rock climbing Atau orang pakai dinding. Atau dia pakai dinding saja kan? Bukan batu betul kan? Dinding saja kan? Okay. Contohnya, dia tempat minum ini, tepi itu untuk orang climbing tau. Ada orang climbing, ada orang minum dekat bawah. So dia punya tema untuk tempat minum dia ialah climbingnya. Boleh ke kita buat ini? Sebab kita sudah ada satu structure yang besar dekat atas tau. Atau ke kita boleh climbing daripada kedai tu? Mungkin kedai tu structure kita ubah sikit. Orang boleh climb dekat kedai ni sampai atas sekali tu. Mungkin soto sudah ada. Sekarang ni kita pasangkan benda-benda tertentu. Mungkin fasad kedai kita berubah jadi satu dinding saja. Okey, you pernah pergi ke itu dekat IKEA sana yang budak-budak pergi main ni, apa nama tempat itu Kizania, pernah masuk ke Kizania? Tak pernah masuk Tak pernah. Ada masuk website Kizania tengok. Kizania sana dia pun ada satu di dalam Kizania itu dia ada satu tempat dia buat macam kedai tau. 2 tingkat punya kedai, ada tingkat-tingkat, ada window dia lah kan. Dia bagi budak-budak kecil ini walaupun umur 12 ke 10 ni untuk climbing tau. Dia diikat dengan tali, atau orang tarik tali dia, and then dia climb tu, dia bukan climb batu tau, dia climb apa? Dia climb window tu tau. Dia climb window itu daripada tingkat 1 sampai 3, 2, 3, 3 macam ni tau. Maksudnya dia climbing the window tau, climbing the building tau. Memandangkan bangunan kita tak menarik, bolehkah kita bersihkan, cantikkan bangunan ni? Dia ada tingkap dia ada stroto dinding dia. Okey, dipasang dengan facility sikit, and then mungkin kantung tali, soto atas ada kan? Okey ke orang dia buat climbing tu, daripada tingkat bawah sampai atas. And then bawah tepi jalan mungkin kita ada kedai makan minum. Kalau lepas climbing, penat boleh makan minum. So, orang muda jadi sukalah. Dia datang sini boleh exercise, boleh bertanding tau, climbing. And then bawah tu orang boleh sambil tengok, sambil order makanan, minuman tau. So kita tarik aktiviti masuk atau image baru masuk tau. Mungkin kita wujudkan satu idea baru ni. Kan? Pantai Pulau Kelang, pantai extreme activity. Ataupun ini nama apa? Extreme activity. Sukan ekstrim kan.
Pusat Sukan Ekstrim Malaysia. Orang muda punya. Macam youth punya Extreme Park tau. Okay, you datang Portland, you ingat itu. Mungkin ada satu street itu, ialah Extreme Park Street tau. Okay, orang datang sini, mungkin sebahagian itu untuk climbing. Climbing yang biasa patu, so biasa. Itu hutan punya benda kan. Panda, kita climb window lah. Macam jadi Batman lah kan. Dia macam climb window itu tau. Dia gunakan throttle window, dia ada kan. Mungkin dengan pipe-pipe tu apa dia ada, dia climbing tau. Kita boleh tambah lagi benda lain. Nanti so you kena cari idea sikit tau. Macam kisah ni punya itu. You pergi cari kisahnya itu, dia ada satu aktiviti tu untuk budak tu climb tau. Tapi dia climb window je. Maksud dari ground floor sampai first floor macam itulah. Dia ikat dengan tali lah kan. Sebab patu tu dalam hutan, dalam bandar kita climb the building lah kan. That's why kata-kata ini AKK ni kita kena masukkan aktiviti ekonomi yang inovatif tau. Masukkan urban design. So mungkin bangunan hodoh ni, you cantikkan dia. Masukkan elemen-elemen safety dia. You buat drawing sikit lah. That's why boleh cari contoh kisah ni yang punya ke tempat negara masalah punya ke. Biarkan fasad bangunan ketai ni bersih, cantikkan dia, diikat dengan tali. Orang boleh buat aktiviti sukan ni. And then bawah itu letaklah gerai-gerai makan minum. So orang datang 10 orang bertandingan, lepas climb setengah jam penat, makan minum, lepas tu balik. So dia belanja duit lah. So dia macam theme park tau. Tapi ini ialah bukan theme park betul lah kan. Dia macam informal activity tau. Biasa informal activity ni dia makan minum je. Tapi kalau kita ditambahkan aktiviti seperti boleh climbing the wall kan. Climbing the wall lah, wall climbing lah kan. Ataupun building climbing. Ataupun nama tukar apa? Batman kan. Batman in Portland pun boleh juga. Macam Batman lah kan, boleh climb the building kan. Batman in the Portland kan. Boleh juga. Apa-apa idea ataupun tema you boleh hasilkan tau. Faham tak? You jangan terlalu traditional lah. For housing commercial industry macam tu je. You patutnya faham tak? Motivation sikit tau. Orang lain bersama. Anak you all ni kalau boleh biarkan inovatif sikit, jangan terlalu you all ni terlalu konservatif lah. Kan? Kisahnya tu mungkin nanti boleh cari. Faham? Okey, apa lagi? Setiap tempat yang ada masalah, you all fikirkan cadangan tau. And then apa cadangan yang jadi cadangan utama keseluruhan. So apa aktiviti baru ini nak create untuk Portland ni? Kan? Zania. Kan? Apa aktiviti utama you nak create untuk ini? Kan? Nak berasaskan makan minum ke? Nak berasaskan extreme park ke? Ataupun nak berasaskan apa? That's why you kena fikirkan. Yang boleh menarik ekonomi masuk tau. Maksudnya macam kisah ni tengok gambar ni. So nampak lah you sekarang ni kan. Nampak orang tempat bomba ni. Yang clamping tu mana? Tengok macam. So you ni kena katakanlah kena inovatif sikit lah. You tengok movie so tengok banyak lah. US ke, Korean punya movie ke, apa-apa movie pun so tengok banyak kan. Apa berlaku di luar negeri, apa kita boleh bina masuk kan. Ini gambar ni. Okay. Tengok besarkan gambar ni. Tengok boleh besarkan ke. Sebelah kiri ni. Boleh ke? Besarkan overlay dan new tab. Sebab last year saya bawa anak pergi. So, I baru tahu. So, nampak kan? Nanti I besarkan. Ini budak pun boleh main. Takkan kita tak boleh. Ini bukan youth. Ini child kan. Child pun boleh main tau. Budak-budak kecil ni. Boleh ke besarkan gambar ni sekejap? Gambar tu pula hilang pula. Tak apa. Mungkin I besarkan macam ni je. Boleh ke? So nampaklah gambar ni. Semua orang nampak? Alamak, nampak, dia laki kecil pula. Okay, tak apalah. Okay, nampak sebelah kanan yang gambar ni kan? Ini kan budak ni, dia climbing the wall kan? Ini window kan? So dia pakai throttle window ni tau. Dengan throttle ni tau, dia akan climbing tau. Nampak macam ini sebahagian dari urban design. Tapi macam mana manusia boleh gunakan patu-patu yang ada kan, elemen-elemen yang ada tu untuk dia climbing tau. At least berapa tingkat tengok, budak kecil boleh climb 3 tingkat tau. Itu 4 tingkat. Takkan youth tak boleh. Ini budak kecil je, umur 12 ke 14 boleh lah kan. Orang adult tak bagi pun, dia tak bagi adult buat ni. Bagi budak kecil je. So adult boleh 4 tingkat pun boleh kan. That's why something kita fikirkan tau. Bayangkan, ini keadaan kita masuk ke dalam kita punya jalan camp tu. Atas sudah covered.
kita cantikkan dia. Macam ini dia warna dengan biru kan, macam langit kan. Sama juga, ada ke jambatan tu kita boleh warnakan dia macam langit. So atas ni cantik bumbung kita, warnakan langit. And then bangunan ni kita cantikkan dia, mungkin tambah lagi sotok-sotok ni supaya boleh climb. Kalau biasa biar bangunan rata tu tak boleh lah, matilah dia macam mana naik atas kan. Tambah dengan sotok-sotok ni, nampak macam sebahagian dari urban design, tapi actually boleh climbing tau. Apa nama yang bagi dia? Suka hati you lah. Kan? The Batman in Malaysia ke? The Clan Batman ke? Batman Clan ke? Apa tak apa kan? Faham tak? So, I nak you all ni kreatif sikit. Atau masalah sebenarnya satu potensi. Okay. A problem is a potential. jadikan tak terbiar. Kalau boleh kita wujudkan aktiviti yang jadi saya tengok saya pun nak main tapi kita bagi kan. Parents ni masuk tengok je tak boleh main, rugi. Bayar duit masuk tengok je tak boleh main. Dia bagi budak je main. So you setiap tengok ni, okay, ini kawasan bermasalah. You nak wujudkan jadi apa? Kan? Batman Kelang ke? Ataupun the climbing man ke? Apa-apa lah you nak wujudkan idea ni. Kan? So salah satu jalan. Suka hati you. The wall climbing ke? The building climbing ke? Ataupun urban Batman ke? Urban Batman pun boleh kan. Urban Batman kan. So Batman, hai tu bukan tadi Mas Saleh punya kan. Orang bagi dia Batman kan, nama betul dia tak tahu kan. Dia pergi panjat banyak bangunan kan. Dia pun nak panjat Twin Tower kan, tapi orang bagi dia kan akhirnya. Yang orang nak panjat Twin Tower tu tak jadi kan, yang masalah tu. Jadi dia suruh panjat banyak tower-tower di seluruh dunia kan. Something macam tu lah, tapi itu bahaya punya benda. Kita tak mau cakap lah. Kita point safety punya lah kan. Boleh kan? So, you fikirkan lah. So, ini masalah utama punya jalan. You sudah ada idea, contohnya. And then, tempat lain, apa masalah? Contoh sini. Sini banyak lori kan? Nampak itu banyak lori. Ini jalan ke? Ya, ada ketai emas banyak kan ini kan? And then, ada banyak lori kan contohnya. Apa nak buat ni? Okay. So, ini mungkin terbalik. Lori suatu di bawah. Apa nak buat di atas? Ada ke nak buat macam Sky Bridge dekat KK tu buat dengan sini? Kita sampungkan mungkin Jeti pergi ke Pulau Ketam di mana? Tempat masuk ni di mana? Di sini Mungkin macam tu lah. Disampungkan satu Sky Bridge. Mungkin daripada mungkin Jeti pergi Pulau Ketam pos satu satu Sky Bridge kan macam KK punya. Sampung terus ke sini. So atas jalan ni walaupun banyak kereta tak apa, bawah itu highway ke. Tapi pejalan kaki nak pastikan boleh buat di atas. Macam konsep Bio Bay tu kan. Orang nak basikal je. So ini mungkin jadi laluan basikal paling panjang. Mungkin kita cakap cycling Sky Bridge the longest in Malaysia. Suka hati you lah kan. The longest Sky Cycling Bridge kan. Apa-apa suka bagi nama lah. Maksudnya kita nak basikal di atas langit lah kan. Sky Cycling Bridge kan. Longest in Malaysia kan. Dia boleh daripada Ceti ni naik basikal sampai ke bandar ni. Kan. Ataupun ada ke dia bagi dia nak basikal di sini ke. Macam mana lah. You kirakan idea lah. Kan? Itu mungkin jadi tempat exercise. Mungkin kita nak wujudkan ada aktiviti. Sebab ada aktiviti, baru ada bilangan ekonomi. So, kan? Orang kalau exercise ke, minum makan ke, baru belanja duit baru boleh kan? That's macam orang climbing. Dia burn energy. Lepas tu dia nak makan minum. Orang nak basikal sama. You tengok orang nak basikal. Ataupun orang nak yang motorbike besar tu kan. Lepas dia nak motorbike besar, nak basikal, dia mesti makan minum. That's why kita create aktiviti. Baru ada aktiviti makanan, minum boleh hidup tau. So, pantai tu baru hidup lah. So, aktiviti sokongan lain. Kata makan minum baru boleh buka dan sebagainya lah kan. Ataupun hotel, kecil-kecil motel boleh buka, dorm boleh buka lah kan. So, kita kena create aktiviti tau. Faham tak? Boleh kan? So, setiap tempat fikirkan. Orang lain sama. Fikirkan. Ini mungkin buat satu benda. Okay, sebelah sini pula buat apa kan? So sebelah sini mungkin bicycle punya. Ini mungkin zone bicycle punya. Kalahkan orang naik bicycle punya. Ini tempat kalahkan Batman punya. Malaysia Batman punya area ni. Ini semua orang suka panjat bangunan punya. Ini mungkin orang suka naik bicycle punya. Okay, sebelah sini pula nak jadi apa? Mungkin boleh jadi 3 tempat kan? Kawasan ni satu aktiviti utama, tarikan utama ni apa? Mungkin ini aktiviti cycling. Ini aktiviti panjat bangunan, sokol lah kan? Okay, sini pula nak apa? Ini satu lagi fokus point kan.
Sebab ini tempat laluan manusia utama kan. So sini laluan utama mungkin kita jadi bertemakan cycling. Ini pun laluan utama. Nak temakan apa? Okey, sebelah sini kita cakap panjang bangunan ni kan. Okey, Padman Malaysia. Padman Malaysia. Ini longest sky apa cycling bridge. Okey. Ini pula apa? Cari idea lah. Sini ada masalah Food street. Food street ke apa ke? Tapi takut sini pun susah fruit tau. Sebab kita pancap-pancap biasa makan minumnya. Ini society makan tau. Makan tak pancap tau. So mungkin sini kena buat lain. Ini buat cycling. Actually makan minum ni dia sokongan tau. Tapi apa yang menarik orang datang ni kena fikirkan. Okay, sebelah sini tapi lori masih di bawah kan. Kita dapat apa? Kan? Kena fikir macam tu. Atau ke nak buat satu sky garden ke? Atau ke kita nak buat cadangan apalah yang fikirkan lah. Boleh ke pom-pom bangunan tu semua tukar jadi rooftop garden? Itu idea you all lah. Mungkin ke semua atas ketai tu, pom-pom tu, roof tu ditukarkan jadi rooftop garden. Nanti rooftop garden yang bersampung tu. Mana boleh? Mungkin kan? Maksudnya kita boleh buat satu longest sky garden. Semua ketai atas tu, pom-pom ni tukar jadi garden. Nanti sambung punya. Kan? Mana tahu kan? So orang dekat atas tu boleh makan minum di atas bangunan tu. Kan? So you boleh fikirkan tau idea tau. Maksudnya kita mesti penuh dengan idea tau. Kita jangan macam takut-takut kan. Macam ini kan. Budak pergi climbing, orang boleh makan minum di bawah. That's why dia ada aktiviti. Makan minum ni kira sokongan lah. Kan? Boleh? Tema utama. So mungkin seorang kawasan kajian ni boleh pecah 3 saja. Mungkin 1, 2, 3. 3 tema utama. Kan? Ikut you lah. Kan? Kalau bahagian kawasan, saya mungkin cadangkan. Mungkin ini satu kawasan contohnya. Satu. Bagikan lah kan? Mungkin apalah senang lah. Ini mungkin 1. Lepas tu 2 dan 3. 4 dan 5. Mungkin macam tu lah. Kan? Sebab ini kawasan besar kan? So mungkin ini 1. Ini kawasan besar mungkin 1. Ini 2. Lepas tu mungkin ini jadi 3 ke? Mungkin ini 3. Ini 4, yang lain tu 5. Tengoklah membagi 5 kawasan. Nanti setiap kawasan boleh ke kita ada aktiviti lain. Contohnya kawasan ini mungkin jadi bicycle punya. Okay. And then kawasan ini mungkin jadi Batman punya. Kawasan ini jadi apa? And then kawasan ini jadi apa? Kawasan ini jadi apa? Masing-masing keluarkan idea lah. Dia tak semesti unsurkan tourism. Boleh ada yang tourism punya, macam climbing semua tu tourism. Atau yang mungkin lebih kepada sukan seperti cycling. Mungkin ada lebih berteraskan contohnya perniagaan punya pun boleh. Ataupun ada yang berteraskan macam aktiviti lain pun tak apa. Ataupun you kekal itu perumahan lah. Dia tak ada special perumahan dia. Kita cantikkan perumahan dia. Bagi perumahan orang cakap livable kan. Orang hidup dengan senang. Ada kawasan hijau yang cantik. Ada pedestrian way bagus pun tak apa. Perumahan je pun tak apa. Mungkin dia identity is a livable neighborhood lah. Itu konsep dia lah. Livable neighborhood. Orang tutup sana dengan gembiranya, selamatnya, ada pejalan kaki, ada apa-apa semua kemudahan lengkap. Macam itulah. Mungkin itu livable neighborhood. Itu je konsep dia. Dan commercial tu mungkin kita berpakaikan konsep lah. Ada Batman ke, ada Skybridge ke. Kan? Ataupun you betul-betul dapat full street boleh. Full street ke. So commercial area mungkin boleh pakai identiti baru. Supaya dia lebih menarik. Kalau perumahan tak apa. Livable je kan. Industri tak apa. Industri mungkin cakap green industry. Tanam banyak pokok ke. Kan? So industri area mungkin green industry je. Neighborhood, livable neighborhood. Commercial saja mungkin kita berpakaikan aktiviti. Kan? Mungkin ada 3 konsep ke. Maksudnya commercial dia, 3 kawasan commercial ni ada konsep berlainan. Especially ketai yang banyak kosong ni, kita kena masukkan elemen baru tau. Supaya dia boleh hidup balik. Contohnya apabila orang boleh panjat bangunan, ketai makan minum sudah boleh buka lah. Hotel sudah boleh buka lah kan. So selain dia jalan camp tu, apa lagi kedai banyak kosong? I think pesaran Raja Muda itu, Raja Muda Musa pun banyak kedai kosong kan. So apa yang nak buat supaya kedai tu boleh dibuka tau. Sebab sekarang ni kedai ni banyak berkaitan dengan logistik and industry activity je kan. That's why dia banyak kosong, terlalu banyak kedai. Kecuali masukkan elemen baru supaya kedai tu boleh lagi banyak aktiviti.
Faham? Boleh Halo, orang lain bersuara sikit. Takkan ketua je bersuara. Siapa lagi orang lain? Mungkin tak bersuara sikit. Ada idea lah. You ada masa tengok gambar kisah ni mungkin boleh dapat banyak idea. Kan? Apa nak buat ni? Kan? Atau kita do something macam kisah ni dekat Kelang ni. Kalau bangunan tu teruk ke, ini tukarkan jadi Case City kan, Case Kelang City kan, pantai kecil untuk budak kecil punya kan, mana tahu kan, buat tengok aktiviti macam kisah ni punya kan, ikutlah you all kan, apa yang buat kan. Okey, orang lain ada apa nak cakap ke, apa idea yang sudah ada perbincang sikit untuk kawasan jadian kita, especially masalah kedai kosong-kosong ni, apa lagi serangan you all ni, boleh bersuara sikit, berani sikit lah bersuara dulu. Tak? Doktor, selain macam doktor kata tadi yang climbing, kita boleh juga buat macam aktiviti yang Apa tu? escape room tu. Apa tu? Escape room. Escape room? Dia macam dalam tempat tu dia ada 5 kawasan. Dalam tempat tu orang akan buat contoh dia orang bagi misi untuk kita keluar dari kawasan tu. Dia macam game lah. Oh, orang masuk dalam bangunan tu, and then kena cari nombor lah, cari apa supaya boleh buka pintu keluar lah. Boleh juga. You nak fikirkan apa-apa, dia dalam indoor. You nak buat outdoor pun boleh. Boleh. You kreativiti sendirilah. You nak buat outdoor pun boleh. Kan? Macam mana boleh keluar masuk kawasan itu. Suka hati you. You masukkan idea. That's why paling penting dia kena ada idea. Tapi itu memang orang yang suka berfikir punya suka lah kan. Orang tak suka berfikir ni tak mahu lah kan. Betul. Orang yang suka berfikir punya lah. Kalau tak suka berfikir tu tak mahu lah. Benih tak dia kan. Ya. Apa lagi? Siapa nak idea lagi apa? Sebab kita nak selesai masalah kedai kosong ni, dari segi urban design memang senang. You lukis-lukis, bagi cantik senang. Tapi you kena fikirlah, dari segi implementation, jadi ke? Takut you cantikkan pun kosong je. Nanti lama-lama jadi buruk balik kan. Apabila tak ada pengguna, memang buruk balik kan. So masalah ni katakanlah bukan cantik tak cantik berisu tau. Cantik memang nak lukis cantik senang. Tapi boleh laksana itu satu masalah. Lepas cakap cantik, okey lukis mat cantik, tapi macam mana laksanakan dia? Siapa nak belanja duit cantikkan tempat itu? Apa ekonomi dia boleh buat? Apa keuntungan orang boleh dapat kan? Itu kena fikir tau. Kan? Kita cantikkan senang, tapi siapa nak belanja duit itu? Kalau swasta keluar duit sendiri, dia nak keuntungan. Okey, apa keuntungan dia boleh dapat tinggal cantikkan bangunan itu? Ada ke aktiviti ekonomi boleh masuk? So, semua benda itu kena fikir tau. Kecuali you jangan minta kerajaan keluar duit. Kalau bagi saya, cadangan kita jangan fikirkan cadangan untuk kerajaan keluarkan duit. Tak mahu. Kita nak orang swasta sendiri keluarkan duit. So kalau orang swasta keluarkan duit, dia nak dapat peluang ekonomi kan. Kalau macam clamping tadi itu, kan. So orang clamping tu dia macam boleh jadi satu projek lah kan. So dia buat clamping activity, dia boleh dapat keuntungan dari makan minum. Orang pergi sana tengok orang clamping ke, dia sendiri pergi clamping, lepas tu dia makan minum. So dia ada return ekonomi kan. Itu jadi projek dia lah kan. Kalau Skybridge tu, macam KK punya Skybridge kan. Atas Skybridge tu, dia bukan naik jalan kaki je kan. Tapi kita boleh berniaga di atas kan. So kita masukkan aktiviti informal tu dekat Skybridge tu. So Skybridge tu bukan sahaja untuk berjalan kaki atau naik basikal. Tapi dia pun ada aktiviti ekonomi tau. Maksudnya kita boleh dapat peluang ekonomi lah. Boleh sewa gerai tu ke tak sebagainya lah kan. Faham? That's why kita kena fikirkan ni. Perasan tak ini? I tunjuk ni. Ini rooftop untuk USJ Taipan ni. Perasan tak? Tengok ni. Perasan tak? Halo, semua nampak kan? Kedai atas ni, biasa ni tengok atas. Biasa kedai atas apa? Kosong je tak ada apa. Dia jadi apa? Dia ni di landscapekan dia mungkin boleh jadi restoran. Macam dekat Kuching kan. Kuching tu apa nama? Satu Kuching punya satu tempat orang makan seafood dekat atas bangunan tu kan. Apa nama tempat tu lah? Kuching tu apa nama dia? Kan? So kita kena buat idea macam ni tau. Ada ke boleh kawasan kedai kita yang tak menarik ni, boleh ke kita wujudkan rooftop garden ini, macam wujudkan satu garden di atas rooftop ni, kalau boleh kita sambungkan semua. Tengok ini orang jadi buat tau, orang lain tak buat tau. So mungkin orang boleh naik lift ke atas, dia makan minum di atas ke apa kan. So kadang kalau tengok sebelah sini apa dia buat, tak buat apa. Nampak fencing saja, takut orang panjat aja.
kalau kita boleh sambung kat ini, mungkin boleh ke buat satu rooftop yang terpanjang di Malaysia contohnya kan. Kita sambung ke semua rooftop ni. Tengok atas roof ni semua kosong kan, tak ada apa kan. That's why itu kreativiti masing-masing kan. Orang ni dia rajin kan. Atas ni dia jadi kawasan macam ni kan. Mungkin boleh makan minum kat atas, tak tahulah kan. Dia cakap apa, Korean barbecue. Makan di sini kan makan di atas ni. Mungkin semua boleh pilih lah kan. Itulah jadi special. Orang boleh makan minum di atas kan. That's why kadang-kadang kita kena fikirkan tau. Kreativiti. Faham? Nama ternak ayam di atas kan boleh juga. Si ladang atas bangunan. Betul kan? Kenapa ladang di atas bangunan? Kan kita pandang ni tak cukup makanan kan, sekena MCO pun perasan kan, kita kena urban farming atau kena urban farming di atas rooftop farming. Boleh juga keluarkan idea supaya tak ada masalah bangunan terbiar kan. Okay, boleh, so masing-masing keluarkan idea. Okay, siapa lagi ada idea apa kau? Maksudnya kita kena buat kerja secara tidak konvensional lah kan, kalau boleh secara inovatif. Okey, apa lagi masalah di kawasan kajian ni? Yang you fikir nak buat apa? Tanah kosong dekat mana? Ya, itu tanah kosong satu di sini. Apa nak buat? Ini pun satu lagi isu ni. Nak buat apa di sini kan? Tadi kita sini cakap nak jadi Batman apa benda climbing kan. So ini tanah kosong nak jadi apa? Kan? Apa kurang di kawasan kajian? Kita nak jadi apa ni? Kalau ni tanah swasta, apa yang ekonomi buat perpuluhan ekonomi? Kan? Kena fikirkanlah. Dengan aktiviti kalau climbing ni, apa nak buat di sini? Kan? Mungkin pusat something macam apa nama itu, kedai macam itu apa, Decathlon, macam kedai Decathlon tu kan, Decathlon dia jual alat-alat bertangga baju sukan ni kan. Mungkin ke boleh kalau dia sudah ada aktiviti ekstrim tu ni, mungkin ke sini boleh buka kedai macam Decathlon tu kan, menjual alat-alat peralatan dan pakaian sukan kan. Kalau tambah lagi sini ada sky bridge untuk cycling yang terpanjang kan, ramai orang akan cycling di sini. Orang climbing sini. So ini mungkin sesuai tanah kosong ni jadi satu pusat membeli peralatan dan juga pakaian untuk sukan kan. So sesuai dengan aktiviti dia lah kan. Nanti mungkin atas sekali boleh makan minum kan sebenarnya kan. So ini pusat untuk beli pakaian, alat dan juga boleh makan minum ke kan. Di samping orang boleh buat aktiviti fizikal di sini, kan. Faham tak? Jadi kita ada aktiviti tanah kosong baru boleh dimajukan tau. Dengan aktiviti bersesuaian. Faham? Tapi kita ambil kira potensi dia kan, sebab potensi jalan ni telah ditutup. Ini potensi dia, bangunan terbiar kan. And then sini mungkin banyak lori di bawah, banyak kereta di bawah. So kita mungkin dapat sky bridge untuk berjalan kaki dan nak bersikap. Masa sama mungkin atas ni kita dapat gerai apa? Yang menarik orang naik ni. Kalau setakat gerai jual surat khabar, jual apa-apa ni, boring kan. Ini untuk pengguna biasa je lah kan, nak bersikap dan untuk makan minum kan. Kalau gerai ni, apa unsur gerai boleh buat supaya dia menarik? Orang dari jauh sengaja datang sini naik basikal, berjalan kaki untuk makan minum di atas gerai tu. Apa special gerai nak buat atas tu? Kena fikirkan macam tu. Gerai yang special. Kena fikirkan tau. Kan? Mungkin kalau kita kena tahu ini ialah pelabuhan. Apa aktiviti kita boleh buat? Dengan tema pelabuhan ni. Apa kita boleh buat? Kita kena fikirkan tau. Mungkin satu, asaskan potensi atau masalah kawasan ni. Satu lagi, kawasan ni ialah pelabuhan. Apa kita nak buat dengan tim tu? Tema pelabuhan ni, apa kita boleh buat? Kalau kena fikir tau. Okay? Boleh juga ambil idea. Macam di luar negeri, macam di Shanghai ke mana, mereka ada macam ni tau, restoran terapung kan. Actually, restoran tu di dalam kapal kan. So, orang ni, kapal dia akan berhenti dulu, you all naik kan, lepas tu keluar. So, you all makan malam ni di dalam boat itu, dalam kapal itu tau. So, kapal tu sampai pusing sini, pusing sana, you makan di atas tau. Ini mungkin jadi satu identiti juga. Kita ada restoran yang bergerak ni, terapung ni kan. Pukul 6, you orang naik. Lepas tu, waktu 2 jam ni dia pusing sana, pusing sini. Maksudnya you waktu makan ni 2 jam lah dekat atas kapal tu. Mungkin macam tu, 6 sampai 8. Sambil makan angin. Boleh ke? Dekat ceti mana ni? Sesuai kita berhenti, keluar, lepas tu pusing ke Selat Melaka, lepas tu balik ke. Mungkin aktiviti macam tu lah. Restoran di atas laut kan. Kadang-kadang kita fikirkan benda macam ni tau. Boleh Boleh? Hello?
Hello? Sudah tidur lah semua? Boleh doktor, boleh. Boleh doktor, boleh. Ah, Boleh doktor, boleh. Boleh fikirkan doktor, lagi ya. boleh. Berasaskan masalah ataupun berasaskan kita punya aktiviti sebagai pelabuhan contohnya. Apa kita boleh buat? Kita kena fikirlah. Masa sama satu aktiviti ekonomi, tapi masa yang sama pun untuk kemudahan orang awam lah kan. Berjalan kaki ke apa. So contohnya masalah parking. Okay, so kita buat apa? Masalah traffic light, kita buat apa kan? Tapi kita jangan selesai masalah biasa je. Kalau boleh kita pakai blue ocean strategy tau. Macam kita tahu bawah tu traffic light masalah, sesak masalah. So kita buat sky bridge. Itu ni macam blue ocean strategy tau. Dia bukan pergi selesai dekat bawah jalan. So kita pergi atas jalan terus kan. Macam itulah kan. Rumah buruk apa nak buat? Tanah kosong nak buat apa? So tanah kosong di sini mungkin boleh buat aktiviti sesuai dengan sini. Tanah kosong tempat lain pula nak buat apa? You kena fikirkan lah. So tanah kosong dekat dengan apa kawasan? Apa je boleh buat kan? Boleh eh? Okay, so overall konsep kawasan kajian nanti, apa nama konsep dia? Nanti buat ayat dia lah. Apa konsep ini nak bagi nama dia? Sekarang ni, you punya nama ni, you punya matlamat ni general kan? Belum keluar konsep yang betul kan? So konsep kawasan kajian ni nak jadi apa? Pantai perkhidmatan perindustrian? Kan? Dia kira macam pantai perkhidmatan untuk pelabuhan dan industri kan? Tapi, apa elemen baru nak masuk? You kena fikirkan lah. Boleh? Mungkin kita punya konsep ialah pantai perkhidmatan kan? Untuk pelabuhan dan industri. Lepas tu, apa kita nak tambah ni? Hello? Apa konsep ni nak bagi ni? Apa konsep punya keyword nak masuk? Siapa nak bersuara? Apa keyword untuk konsep kita? Tak ada orang nak bagi idea lah? Baru pukul 10 je. Pergi mana lah ramai ni? Hello? Tak ada? Tak ada idea? Doktor. Doktor, hello. Hello. Hello.
Okey, boleh? Boleh dengar? Ya, boleh doktor. Okey, tadi ada masalah Boleh teknikal doktor, pula. boleh. Tiba-tiba putus lah. Okey. Okey, so contohnya, kejap Tadi buka benda jadi pula masalah, tutup pula. Okey. Okey, so sekarang ni okey ke dengan matlamat keseluruhan ataupun kita punya konsep keseluruhan? Okey. Hello? Hello? Yes, so macam mana? Sekarang ni konsep overall boleh Hello Kalau doktor. boleh buat Boleh sebab semalam coordinator Mhm. design ada bincang untuk konsep overall. So kami ada come up dengan few konsep. Salah satu dia Boleh cerita sikit? nama overall dia New Urbanism. Tapi ni dalam New Urbanism konsep tu gabungan konsep livable dengan smart. So dalam livable tu ada dia punya application nak buat kawasan housing tu dia punya pedestrian lagi hidup ke. Kalau macam smart tu nak buat dia punya pedestrian tu lebih kepada teknologi ke. So like every parcel dia ada konsep dia. Tapi antara gabungan dua konsep tu. Okey, maksudnya dari segi planning konsep lah, you pakai urbanism, ni urbanism. Nanti yang bawah tu ada livable semua lah kan? Okey, itu dari segi sustainable punya konsep lah kan? Kalau dari segi ekonomi? Ekonomi. You kena fikirkan juga. Dari segi ekonomi, kita nak masukkan elemen apa kan? Apa mungkin, ataupun the image tu. Okey, satu dari segi konsep, you cakap nak ni urbanism. Itu overall city konsep lah kan? Okey, tapi dari segi image pantai tu. Nak image apa? Kita nak image apa? Sekarang ni pelabuhan Kelang kita image dia pelabuhan kan. Tapi kita pantai ni kita nak bagi image apa lagi selain dari pelabuhan? Yang boleh menjana ekonomi kan, macam tadi saya highlight itu kan. So you kena fikirkan satu overall punya konsep yang atau tema tau. Tema overall tu, nak masukkan tema apa? Itu tema kan. Macam Shah Alam biasa orang ingat apa? Shah Alam ni kira Shah Alam. Orang nak write, okey lah, Shah Alam susah lah. Apa tema dia, image dia, atau image dia Shah Alam apa? Atau PJ, atau KL, kan? Kalau KLCC orang senang tahulah kan? Kalau KLCC orang ingat apa? Twin Tower, kan? Ataupun Pandai Maju, kan? Kalau Petaling Jaya, apa? Kalau Subanjaya, apa? Puchong dia apa, kan? So, kadang-kadang kita fikir macam itu tau. Macam Kuala Selangor, orang ingat apa, kan? Layang, kan? Apa, kan? That's why Pulau Kelang ni memang tema sekarang ni ataupun tema kita memang ingat dia pelabuhan, tapi apa boleh lagi kan? Kita biasa temakan pelabuhan, so apa lagi nak masuk pelabuhan, tak apa lagi, patutnya kena ada lain lagi, tak cukup tau. Kalau pelabuhan saja kan, kita sekarang ni pun akhirnya jadi terlalu penting dengan pelabuhan, so akhirnya banyak kedai kosong kan, tak tahu apa lagi kan. That's why kita masukkan pelabuhan tak apa kan. Okay, konsep you nak buat new urbanism, kita dari segi planning lah kan, new urbanism, so akan bersamakan dengan livable semua lah kan. Okay, green semua okay. Tapi tema itu penting juga. Kita punya identity tu apa? Pantai pelabuhan. Okay, tak cukup. Ingat, tak cukup. Kena masuk lagi benda lain. Ini ada orang masuk ke? Okay, tadi ada orang terkeluar juga kan. Okay, sekali terkeluar. Kan? Pelabuhan.
Mungkin kita ada masukkan lagi apa? Yang benda lain mungkin tak ada. Mungkin tadi cakap apa? Extreme park kan? Mungkin masukkan extreme park ke apa lagi yang nak masuk kan? So itu akan jadi tema baru lah kan? Okay, apa lagi nak masuk kan? Kita kena fikir juga kan? S-Park sajalah kan mungkin kan? Extreme park kan? Extreme park. Apa lagi nak masuk? Kita kena fikirkan juga tau. Mungkin tadi cakap nak Sky Bridge. Sky Bridge tu kira apa? Green. So masuk livable lah kan? Green kan? So kita pas Sky Bridge ini kira livable lah kan? Kita penting apa jalan kaki apa kan? Doktor, tema tu nanti kita akan ikut setiap puzzle tu ke atau kita akan tengok daripada keseluruhan kawasan? Boleh. Combination kalau ada 3, 5 boleh juga. Okay, tak apa. Kita sekarang ni keluar satu kita punya matlamat atau konsep overall. So kita nanti Pantai Pelabuhan Kelang ni apa? Pantai Pelabuhan Kelang yang apa contohnya? Ada kita nak keluar satu segmen. So keyword dia kita konsep kita apa? Kalau bandar Doktor, kalau bandar aktif boleh ke? Pantai Pelabuhan Kelang yang Bandar aktif sebab kita nak terapkan banyak macam sports activity kan. dan juga sukan kan? Boleh juga pantai aktif. Boleh juga. So maksudnya kita mungkin konsep kita apa? Memajukan Pantai Pelabuhan Kelang sebagai pantai aktif. Pantai aktif, Pantai Pelabuhan Kelang sebagai pantai aktif. Tapi actually kita ada benda lain lagi tau, seperti industri, ini atas susun lagi lah kan, industri apa lagi? Aktiviti pengangkutan, ini kena ingat tau, kita punya aktiviti ni, kawasan ni paling penting apa? Aktiviti pengangkutan satu. Transportation kan, pelabuhan lah, lori semua kan, and then industri kan, and then pantai aktif. Okay, satu lagi ialah apa? Perkhidmatan kan. Dia merupakan services area kan. So ada 4 benda utama mungkin kita boleh highlight tau. Macam mana pun ayat itu you buat sendirilah kan. So kira pantai ni okey lah memajukan Pantai Pelabuhan Kelang sebagai apa? Sebagai pantai aktif ke, sebagai pantai industri ke, sebagai pantai pengangkutan ke, transport hub kan, ataupun sebagai pantai perkhidmatan kan. Sebab memang kita ada aktiviti perkhidmatan untuk menyokong pelabuhan, industri semua. Dan kita juga industri, kita juga pengangkutan, transportation kan. Mungkin kita masukkan lagi satu benda supaya kita boleh tampak ekonomi, tampak pembangunan kan, mungkin pantai aktif. So pantai aktif ni macam cakap lah, Liverpool nak aktif juga kan, kita masukkan bicycle ke, jalan kaki ke, kita ucapkan pocket parks ke apa kan, and then mungkin tadi masukkan lagi extreme park sebagainya kan, so mungkin masuk lagi satu pantai aktif lah, so mungkin ada 4 elemen di sini lah kan. So nanti macam mana pun ayat itu boleh buat satu ayat lah. So maksudnya kawasan kajian ni kalau bagi 5 kawasan, mungkin satu kawasan fokus on aktifnya. Satu fokus memang industri dia sendiri. Satu memang pengangkutan, pelabuhan sebagainya. Mungkin satu lagi ketat-ketat perkhidmatan kan. So mungkin ada 4-5 tema ni melambangkan 4-5 aktiviti ataupun fungsi utama kawasan kajian pun boleh. So kawasan kajian itu tak tahu apa punya, kita jadikan jadi pantai aktif. Macam tadi yang 4 jalan camp itu tempat tak tahu nak buat apa lah kan. Lot kosong pun besar. Lepas tu bangunan terbiar. Mungkin itu jadi pantai aktif. Okay. Industri itu biar industri. Pengangkutan punya pelabuhan, so biar ke pengangkutan. Yang ketat-ketat perkhidmatan, biar ke perkhidmatan. So yang kosong tu kita mungkin ucapkan satu nama dan pantai aktif lah. Tapi tempat lain pun boleh aktif juga kan. Tapi ada satu main fokus lah. Satu area itu memang fokuskan aktif. Tapi lain-lain tu pun boleh aktif juga kan. Okay, ada lagi. Benda nak masuk. Kalau tak ada 4 ni saja pun boleh jadikan satu ayat. Jadi ayat untuk kita punya konsep pembangunan kan. Memajukan Pantai Pelabuhan sebagai apa kan. Mungkin ada 4 elemen ni lah kan. Lepas tu you bagikan 4 ke 5 kawasan zone itu, setiap ada satu tema khas dia lah. So industri tu mungkin nak green industry lah kan. Services tu mungkin apa kan. Boleh? Okay, boleh. Nanti kami fikir ayat yang sesuai. Mungkin macam pelabuhan sebagai mungkin pantai hijau yang
aktif kan, pantai hijau yang aktif. Contoh macam di ayat lah, berteraskan pembangunan, macam itulah, pembangunan aktiviti, pembangunan industri, pengangkutan, ada perumahan kan, 20 pula kan, perkhidmatan dan perumahan. Mungkin macam itulah kan, contohnya macam itulah kan. Mungkin macam itulah kan. Mau juga pantai perlukan sebagai pantai hijau yang aktif. Hijau tapi aktif. Berteraskan pembangunan industri, pengangkutan, perkhidmatan dan perumahan yang disokong oleh kemudahan awam. Macam semua sektor masuk kan. Alam sekitar sudah ada kan, hijau. Kemudahan infrastruktur adalah kita pakai ayat kemudahan awam jalan kan. And then perumahan sudah masuk, perkhidmatan masuk, pengangkutan industri masuk, sosial ekonomi masuk dalam kan. Semua dalam dia ada elemen sosial ekonomi lah kan. Mungkin something macam tu lah kan. Tapi boleh cantik ayat lagi dah kan. Okay ya. So kita mungkin biar konsep macam ni lah. Pantai hijau yang aktif kan. Active green city kan. Maksudnya bukan hijau je tapi masyarakat pun aktif. And then berteraskan pembangunan industri, pengangkutan, perkhidmatan dan perumahan yang disokong oleh kemudahan awam. Mungkin macam tu lah something. So ini bagi idea saja. Maksudnya ada benda yang semasa punya, industri, pengangkutan, perkhidmatan, perumahan, kemudahan awam semasa. Tapi yang tambah baru ni mungkin hijau, memang kita kurang hijau, kita dah tambahkan hijau. And then nampak kurang aktif, kita nak aktifkan dia. So ini mungkin konsep overall. Lepas tu bagi 5 kawasan, setiap 5 kawasan ada tema masing-masing. Kan, tema masing-masing. Mungkin ada yang temakan pelabuhan, ada temakan timpak, ada temakan apa, perkhidmatan ke apa-apalah. So ada 5 tema lah, ada 5 kawasan lah kan. Boleh ya? Okay. So, ada apa lagi lah? Kata ada apa, I think masing-masing bekerja lah. I think you kena pincang balik lah. Yang satu kena remind balik, satu tema. Okay, nak wujudkan tema untuk setiap kawasan, ataupun zone, ataupun parcel like you. And then you all kena keluarkan konsep overall lah. Okay, so konsep itu mungkin patutnya menunjukkan elemen seperti pemeliharaan, mana kawasan nak pemeliharaan, mana tempat mungkin nak pembangunan semula, dan mana kawasan nak rehabilitation mungkin lah. Okay, at least ada 3 elemen lah dalam pembangunan kita. Pelihara ke, rehabilitation ke, pembangunan semula. Kalau pembangunan semula maksudnya apa? Roboh kan buat balik. Kalau rehabilitation tak payah roboh lah kan, perbaikan saja kan. Perbaikan saja jadi lebih bagus kan. Satu lagi pemeliharaan terus kan. Boleh? So, kalau tak ada apa, Cik Syamira tak apa-apa ke? Tak ada, Doktor. Tadi you online okey ke? Saya macam sini ada masalah sikit. You okey ke tadi? Hello? Okey, Doktor. Tadi Cik Syamira cakap itu, you boleh dengar ke? Saya tak berapa dengar. You boleh dengar? Boleh. You boleh dengar lah. Okey. Syamira mungkin ulangi tadi ada komputer problem sikit lah. Macam jam sekejap. Syamira cakap apa tadi? Tak ada, Doktor. Tak ada, Doktor. Saya tak ada apa-apa nak cakap. Tak ada apa nak cakap. Maksudnya nak cakap tadi, tiba-tiba komputer I macam jam sekejap lah. Okay, so you tak ada apa. Kalau macam ni, sekarang ni you proceedkan, bincangkan tadi itu konsep pembahagian 5 ke 4 fase, and then overall konsep kalau ingat lepas tu semua tema masing-masing mic problem ke apa lah, banyak problem lah, tak tahulah, betul slow apa ni. Okay, so kita Monday tak ada apa kan, kita boleh teruskan kelas kan Monday kan, so kita Monday kita bincang kan. Okay, kalau boleh you all sketching dengan freehand ke konsep dulu, komputer ke freehand pun tak apa, freehand dulu pun tak apa, konsep plan dalam freehand pun tak apa, sketching ke apa-apa dalam freehand pun tak apa, you snap masuk WhatsApp group dulu sebelum kita bincang. You WhatsApp dulu apa you punya konsep overall lah, freehand punya tak apa. Okay, dia tema untuk setiap kawasan itu tak apa, and then pembagian kerja macam mana, boleh ya?
Okay, kalau tak ada apa, kita macam ni. So, you ingat cari konsep lagi, cari idea lagi. Luar negeri ke, apa berlaku di Malaysia ke, Singapura ke. Kan? Kita jangan terlalu konservatif lah. Berani sikit. I nak bagi orang pakai berani punya. New generation punya. Jangan takut-takut punya. I tak mau you pakai konsep yang lama-lama. Kalau boleh buat konsep baru, konsep sendiri. Kena berani punya. Okay Ayo, kau tak ada masalah? Okay. Kalau tak ada apa, I think okay je lah. Pun 1 jam setengah lah kan. Okay lah, itu sajalah. Okay, doktor. Thank you. Okay, Thank you. doktor. So, apa masalah? Nanti kita bincang dalam... Okay, doktor, thank you. Itu technical report kena pakai ya. Macam dalam WhatsApp crew cakap itu. Pakai ya. Soalan lain pun sama. You check sendiri. Settle line atau mau tengok lah. Tengok sikit je. So, nampak masalah technical lagi ada. You check balik semua. Semua settle check balik. Okay, nanti review, amend you boleh upload balik lah. Lepas tu beritahu saya bila you sudah re-upload kan. And then you punya video belum masuk website Masuk website sekali lah video tu. Link sekali ya. Video sekali belum link masuk website kan. Nanti masukkan sekali ya. Okay. Kalau tak ada apa, okay, terima kasih. Itu saja. Oh, sudah ada nanti tengok. Okay, thank you. So, kita sambung balik Monday lah. Okay, thank you doktor. Thank you Miss. Okay, thank you. Okay, thank you. Okay, goodbye. Okay, jom.